Ya, saya agak ralik sedikit melihat data-data yang menderu masuk untuk melihat perkembangan mutakhir dalam konteks ekonomi Malaysia. Assalamualaikum, salam muhibah. Anda sedang menemani saya dalam naratif khas menuju kepada PRU DUN bagi 6 negeri yang bakal berlangsung pada 12 Ogos nanti, dan kita seringkali saja memberikan pembacaan kita tentang analisa politik, perkembangan mutakhir, data-data dan indeks yang membuktikan kejayaan kerajaan. Namun menariknya malam ini kita memberikan suluhan secara spesifiknya kepada tema keterjaminan makanan menuju era Malaysia Madani. Jadi ini satu perbincangan yang agak unik dari segi pendekatan kerana kita dalam suasana kemelut pertembungan contestation of ideas di pentas politik, kita memberikan suluhan kepada tema keterjaminan makanan, tentu saja untuk memberikan suluhan, untuk memberikan pendedahan tentang bagaimana elemen kepentingan rakyat ini masih tetap diperjuangkan. Dan untuk membincangkan ini, kami bawakan sekali lagi Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Badrul Hisham Mohamad, backed by popular demand. Boleh sebut gitu ke, Datuk? InsyaAllah boleh. Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum, Datuk. Apa khabar? Gerah, makin cantik. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Memang itulah sebenarnya yang kita nak harapkan. Ya. Mungkin orang menganggap bila ekonomi madani itu ataupun agro itu tidak berada di dalam kerangka itu. Ini satu pendekatan ataupun perspektif yang tak tepat, Datuk. Satunya suluhan yang tak begitu meluas. Okay. Saya suluh kembali sebab saya suka perkataan suluhan. Kita gunakan spotlight. Ya. Sekarang ni bila kita menyuluh dengan lebih mendalam, kita lihat sebenarnya aspek keterjaminan makanan ada dalam radar. Okay. Dalam main pillar menaikkan semula struktur ekonomi rakyat. Okay. Salah satu penekanan yang diberikan oleh kerajaan melalui Perdana Menteri sekarang ialah keterjaminan makanan. Okay. So, kita boleh bercakap banyak tentang keterjaminan makanan dalam konteks ekonomi madani. Okey. Kita tahu ada spektrumnya, iaitu ketersediaan, akses, kualiti dan juga kemapanan ini dalam konteks keterjaminan makanan ini. Bila kita mengatakan bahawa pendekatan ekonomi ini, mungkin kita akan nampak soal kemapanan. Bagaimana tentang akses elemen-elemen sektor yang lain? Ada 4 pilar atau 4 proses dalam food system. Okey. Jadi sebenarnya aspek ekonomi madani ataupun makanan dalam konteks ekonomi madani, dia menepati food system yang ada dalam negara kita. Pertamanya pengeluaran, production. Sudah tentu ada elemen ekonomi dalam aspek production. Kedua ialah processing. Di mana aspek ataupun sektor perkhidmatan, perkilangan mendapat manfaat terus daripada situ. Ketiga, aspek pengedaran, distribution. Juga soal logistik industri dapat memanfaatkan menggerakkan ekonomi madani dalam konteks pengedaran. Dan akhirnya penggunaan, consumption. So 4 pilar, 4 struktur dalam food system ini sebenarnya melengkapi antara satu sama lain. Tapi yang penting, nombor 1, pengeluaran, availability. Itu tugas kami. Okey. Ya, sebelum ini saya kira keempat-empat elemen itu ditangani. Tetapi hari ini apabila kita mengangkat tema keterjaminan makanan itu di dalam kerangka ekonomi madani, bagaimana ianya berbeza daripada sebelumnya? Perbezaan itu kita lihat dari aspek bagaimana kerajaan nak membentuk semula kerangka pengeluaran ataupun availability dalam konteks ekonomi madani. Saya buat sedikit kajian ilmiah di mana kita berada sekarang dalam konteks food security dan juga keberadaan makanan, bekalan makanan dalam konteks pengeluaran, availability. Kita lihat kita hanya bergantung kepada sistem, struktur ataupun proses yang agak lama. Itu tidak memungkinkan kita memenuhi keperluan semasa kerajaan, negara dan rakyat dan ekonomi. So dalam konteks ekonomi madani, apabila kerajaan memberikan semula tumpuan kepada pembinaan semula ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ia saling berkait. Apabila kita nak menyantuni rakyat, pastinya kita perlu membina semula kerangka ekonomi mereka di peringkat paling bawah. Dan kebanyakan rakyat yang terkesan dengan faktor sekarang, cost of living, ialah rakyat paling bawah, B40, yang kebanyakannya petani, penternak, nelayan. Kumpulan sahasa yang kami santuni. Jadi sebab itu, bila kerajaan kata kita betulkan semula kerangka ekonomi, kita nak memastikan rakyat mendapat manfaat, pastinya antara suluhan kerajaan ialah ke arah apa yang KPKM lakukan. Apa yang menjadi tanggungjawab kami di KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan itu memberikan kita peluang untuk membetulkan semula struktur pengeluaran,
makanan, sumber-sumber makanan untuk memastikan keberadaan makanan dalam pasaran supaya 3 lagi subsektor ataupun 3 lagi proses dalam food system itu dapat berjalan dengan baik. Itu kepentingan faktor nombor 1 ataupun food system nombor 1 iaitu production. Yes. Pengeluaran. Yes. Adakah berarti kita memberikan fokus pada peringkat ini di bawah KPKM kepada aspek production sahaja ataupun keempat-empat itu perlu bergerak serentak dalam mengisi sebenarnya dia saling melengkapi. Nombor 4 mesti bermula dengan nombor 1. Okay. So 1, 2, 3 dan 4 ya. So nombor 1 mesti diperkukuhkan. Artinya proses pertama di peringkat sebelum processing, sebelum distribution, sebelum consumption, kita perlu pastikan production itu berjalan dengan baik, efisien, mencukupi, menepati kehendak SSL dan sebagainya. Sebab itu saya apabila melihat merujuk kepada artikel yang dikeluarkan oleh United Nations, the impact of COVID-19 on food security and nutrition, somewhere in June 2020. Mereka mengatakan bahawa unless immediate action is taken, kita akan melihat global food emergency. Okay. Artinya, selepas COVID melanda 3 tahun lepas, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang besar dalam struktur ekonomi kita, khususnya dalam agro makanan, dan kita berjalan business as usual, kita tidak berubah, kita tidak melakukan perubahan, maka di Malaysia akan berlaku apa yang dikatakan oleh United Nations, global food emergency atau food crisis. Dan kita belum sampai ke peringkat itu dan kita tidak akan biarkan negara kita ke arah itu. Sebab itu, apabila Perdana Menteri mengumumkan ekonomi madani dan meletakkan salah satu pilar nombor 8 iaitu keterjaminan makanan. Artinya bukan saja kami tetapi rakyat, tetapi kerajaan, kabinet sudah melihat keperluan untuk menstruktur semula. Saya suka apa yang Tuan Syed sebut sebelum ini dalam perbincangan kita yang terdahulu. Revolusi. Merevolusikan sektor agro makanan. Itulah sebenarnya yang disuluhi oleh ekonomi madani dalam konteks keterjaminan makanan. Keperluan untuk mentransformasi semula sistem pengeluaran makanan supaya memenuhi food system nombor 1. Production. Datuk, saya membayangkan apabila kenapa kita rasa nak sebut istilah orang sekarang sentap dengan istilah revolusi dalam perbincangan yang awal itu adalah kerana bukan kali pertama kita bercakap soal keterjaminan makanan di pentas ini, di RTM ya, kerana ini adalah merupakan platformnya lidah kerajaan dan kita selalu saja bercakap soal perubahan kita harus mendadak sehinggalah kita tersentak pula dengan insiden COVID itu bila mana import makanan luar ini tersekat disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, embargo dan seumpamanya. Cabarannya saya melihat kita masih perlu melakukan revolusi ini merentas kementerian. Kerana kalau produksi, saya membayangkan makanan ini di tanah. Bila tanah dia pergi pada isu negeri. Jadi ini antara elemen-elemen yang perlu di-revolutionize. Kerana nampaknya pengeluaran kita tidak boleh ditangani hanya oleh satu kementerian. Tapi merentas banyak kementerian. Bahkan negeri. Dalam laporan yang sama, saya kut laporan oleh United Nations tentang kemungkinan berlakunya global food emergency. Nombor 2, dikatakan apabila kita nak menangani isu impak daripada C-19 atau COVID-19, dia memerlukan kerjasama, merentasi sektor dan sempadan. Kerjasama dikatakan requires us to work together across sectors and borders. Itu yang Tuan Syed sebutkan tadi. Sebab itu kami di kementerian sudah ada pintar. Saya nak sebut balik. Pintar 30. Kenapa? Kerana dia akan menghimpunkan semua elemen-elemen, semua institusi, semua pihak stakeholders yang berkepentingan atas dasar shared responsibility untuk kita menerobos jauh ke dalam sistem food system kita, melihat di mana kepincangan yang berlaku yang ada dalam sistem untuk kita memperbetulkan satu persatu. Tanpa kita membetulkan struktur ekonomi ataupun struktur agro makanan, mana mungkin kita dapat memenuhi kehendak nombor 1 tadi, iaitu keberadaan makanan, availability. Tidak akan ada makanan kalau sistem kita bocor. Kalau sistem kita tidak menepati, tidak dapat menyokong antara satu sama lain. Sebab itu memerlukan kerjasama cross-cutting industry and institution, sectors, ministry, jabatan, termasuklah industry players. Datuk, ada elemen yang sifatnya finite dalam dasar pendekatan ini kerana kalau kita melihat dalam julat masa yang agak panjang, kita akan melihat penekanan diberikan oleh kerajaan banyak kepada perladangan komoditi berbanding kepada agro makanan. Sedangkan hari ini dalam konteks guna tanah untuk kita menangani dan memenuhi keperluan ekonomi madani dalam keterjaminan makanan ini, seperti semacam kita perlu reverse sedikit. Dan itu tentu saja akan
menggugat teritori yang sifatnya perdagangan dan komoditi ini. Dari kacamata KPKM, bagaimana kita boleh menyantuni dasar yang selama ini sudah berat weightage-nya kepada komoditi berbanding agro makanan? Dia balik pada apa yang kita bincangkan sebelum ini, bagaimana rakyat kita sebenarnya terleka kerana apabila harga komoditi tertentu meningkat, maka mereka selesa dengan mendapat income daripada satu sumber dan membeli makanan. So budaya membeli ini bukan lagi menjadi satu budaya yang baik. Okay. Saya melihat juga dalam satu laporan di Afrika, rural, masyarakat luar bandar sudah menjadi pembeli makanan. Mereka bukan lagi menghasilkan makanan di belakang rumah. Kangkung belakang rumah je sepatutnya. Ya, di Afrika sekarang ini, di banyak negara Afrika dikatakan masyarakat rural community sudah membeli makanan, food away from home. Ini sebenarnya berlaku di bandar-bandar. Betul. Di negara kita, food away from home ni sebenarnya satu budaya sekarang, especially di kawasan bandar. Okay. Dan dikatakan orang-orang kita tidak ada masa untuk menyediakan makanan sendiri dan bergantung kepada sumber yang disediakan oleh orang lain. Yeah. So terulit dengan kekayaan ataupun harga komoditi yang bagus, income yang tinggi, kita lupa bahawa aspek food sovereignty kita abaikan. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks kami, kita membawakan Kementerian Komoditi untuk duduk bersama. Kita tahu bahawa mereka menguasai 6 juta hektar tanah pertanian di Malaysia. 6 juta hektar tanah ditanam dengan sawit. Hasilnya cukup tinggi untuk ekonomi negara. Betul. Tetapi sawit kita tak boleh makan. Hanya guna minyak untuk menggoreng saja. Apa nak goreng kalau tak ada bahan, tak ada ayam, tak ada ikan, tak ada beras. Jadi artinya kita sudah bekerjasama. Sebahagian daripada kawasan-kawasan yang boleh kita kongsikan untuk menjadikan kawasan pengeluaran makanan, sedang kita usahakan kerjasama itu di atas platform Pintar tadi. Sekurang-kurangnya 10% daripada 6 juta. Kita sudah ada 600,000 hektar yang boleh kita hasilkan pelbagai sumber makanan. Dan dalam ekonomi madani, PM sebutkan 3 sumber ataupun 3 kaedah bagaimana kita nak meningkatkan keterjaminan makanan selain daripada teknologi, selain daripada diplomasi perdagangan, kita nak mengoptimumkan penggunaan tanah. Bagaimana kita nak mengoptimumkan penggunaan tanah di Malaysia, kerana tanah kita tidak terhasil semula. Apa yang ada sudah dimanfaatkan dan yang tinggal berbaki sedikit. Dan satu lagi ancaman yang mungkin menekan kita ialah urbanisation. Pembandaran ini soal bagaimana nanti dikatakan 7 daripada 10 manusia akan tinggal di bandar. Artinya kawasan untuk pertanian semakin sedikit. Dan kalau kita tidak betul-betul mengoptimalkan penggunaan tanah, maka kita akan ada masalah dari segi penghasilan makanan yang masih lagi bergantung dengan cara tradisional. Kecuali lah kita bergerak ke arah digital, ke arah smart farming, ke arah farm factory dan sebagainya. Jadi itu memerlukan satu anjakan. Sebab itu kita katakan tadi, food security memerlukan satu anjakan besar, revolusi besar. Dalam konteks agroekonomi ataupun ekonomi madani, kita perlu mentransformasikan. Bukan lagi pengeluaran penghasilan bahan pertanian secara tradisional. Kita mesti buat secara lebih big scale, berskala besar, memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi. Datuk, banyak sebenarnya dalam perincian Datuk berikan itu soal sektor perladangan, kita gunakan, manfaatkan 10% juga untuk penghasilan pengeluaran makanan. Ada success story saya masih ingat dalam episod yang lalu di Sabah katanya, ladang kelapa sawit juga digunakan untuk ruminan, ternakan lembu. Itu kita akan kongsikan nanti pengalaman bagaimana pendekatan-pendekatan baru ini. Tetapi yang lebih menarik lagi dalam banyak yang Datuk bicarakan itu adalah soal revolusi itu menuntut juga perubahan sikap, termasuk dalam kalangan pengguna. Ini akan kita tangani selepas kita berehat seketika. Teruskan kesian anda. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Kita buat satu app ni
Semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Kedah ke-15. Adakah hampa salah seorang pengundi? Hampa tahu ke tak tahu? Hampa jangan buat leceh, no? Kalau tak tahu, jom pakat semak daftar pemilih melalui MySPA Semak. Turun kepala batai, makan tok sah bimbang. Inilah masanya Wang Kedah, oi. Wang Kedah, pilihan di tangan hampa. Ikut lebuh raya, Yang sahih di RTM. ke kayu hitam. Jaga cek, oi jaga kereta. Salah satu ikhtiar adalah untuk mencipta aset biodiversity dalam pasaran perdagangan karbon melalui usaha pemuliharaan dan penghutanan semula. Bagi menambah baik tahap sara diri serta meningkatkan keterjaminan makanan, tumpuannya adalah menambah kelulusan tanaman tetapi mengoptimum penggunaan tanah-tanah perladangan sedia ada, meningkat daya tahan sektor agro makanan melalui aplikasi teknologi pertanian. Ini termasuklah pendekatan pertanian regeneratif yang mampu berdaya tahan mengikut daya tahan iklim serta penggunaan teknologi AI. Kita mulakan dengan satu rencana besar menambah baik infrastruktur pengairan kawasan Mada, Kedah Perlis bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran padi kepada 5 musim dalam tempoh 2 tahun dan ia melibatkan prasarana yang bernilai 3 triliun ringgit. Ini tidak termasuk kemudahan-kemudahan lain yang perlu disediakan oleh kerajaan. Bagi menyediakan sokongan kepada industri makanan tempatan untuk meningkatkan pengeluaran, 200 juta ringgit disediakan di bawah Agrobank untuk membantu menyediakan kemudahan pembiayaan khususnya untuk aplikasi teknologi moden untuk pertanian.
Naratif khas pada malam ini dibawakan secara langsung. Kita membincangkan tentang keterjaminan makanan menuju era Malaysia Madani. Tetamu saya malam ini Datuk Badrul Hisham Muhammad, kembali ke Back by Popular Demand, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Saya bangkitkan tadi tentang beberapa elemen strategi dan pendekatan yang revolusioner untuk kita membangunkan agromakanan ini menjadi satu sektor yang sangat penting dan kritikal kepada Malaysia. Saya ingin mengajak tuan-tuan juga berkongsi soalan pandangan bersama tetamu saya, Datuk Badrul Hisham, 0322829841 atau 9855 talian yang bakal ataupun sedang kami buka, dan sudah pun kami buka laluannya untuk bertanya soalan di Facebook. Saya memetik saja. Datuk, boleh kita petik soalan Cik Syahni. Ini penonton setia kami ni, orang kuat pengguna ni, konsumer ni. Muhammad Syahni Abdullah, dia memberikan pandangan dia terhadap perbincangan kita. Kata Cik Syahni, 85% tanah pertanian ditanam dengan tanaman komoditi yang terlalu rendah pulangan. Sumber tanah pertanian pula menjadi satu pembaziran yang ditambah dengan bergantung kepada hasil makanan diimport. Dan kawalan harga hasil domestik pula dikawal harga yang tidak menggalakkan pengeluaran secara lebih menguntungkan bagi konteks domestik. Jadi ini pemerhatian Cik Syahni yang saya cenderung untuk bersetuju, kerana beberapa dasar sebelum ini tidak membantu, bahkan mungkin juga tidak menggalakkan petani kita menjadi usahawan dalam konteks benar. Apa komen Datuk? Baik, satu suluhan yang baik oleh Cik Syahni. Terima kasih. Kita perlukan rakyat begini yang sangat sensitif, yang sangat objektif dan memberikan pandangan yang cukup konstruktif untuk kita melihat, menyemak semula dasar sedia ada. 85% tanah digunakan untuk komoditi yang rendah pulangan. Kita kena faham bahawa di Malaysia pemilikan tanah satunya adalah pemilikan individu, syarikat, dan juga ada sebahagian dikuasai oleh kerajaan negeri dan sebahagian kecil oleh kerajaan persekutuan. Itu dari segi struktur pemilikan tanah. Dan berdasarkan kepada keadaan itu, maka pemilik tanah akan melihat melabur ataupun menggunakan tanah masing-masing berdasarkan kepada potensi keuntungan yang bakal mereka perolehi. Sebab pelaburan itu memerlukan dana yang besar dan mereka tidak akan melabur sekiranya tidak memberikan pulangan yang baik. Kemungkinan pulangan rendah itu berlaku apabila masa-masa tertentu kerana kita tertakluk kepada demand supply. Jadi saya bagi contoh sawit. Saya sebutkan tadi 6 juta. Sasaran Kementerian Komoditi ialah untuk menanam seluas 6 juta hektar sawit di Malaysia. Sawit merupakan antara komoditi yang disantuni oleh Kementerian Komoditi yang menjadi antara hasil negara yang utama selain daripada minyak petroleum. Ia memberikan banyak income kepada negara, kepada rakyat, kepada petani, peladang. Dan sektor ini sebenarnya mendominasi ekonomi kita agak lama. Kerana kita lihat daripada keperluan pekerja yang dibawa masuk, memperlihatkan bahawa demand yang tinggi dalam sektor itu memastikan bahawa sektor ini sebenarnya memberikan pulangan yang baik pada suatu ketika. Dalam konteks tadi disebutkan juga tentang kawalan harga, perkongsian tanah dasar kita macam di negara kita sudah ada sebenarnya pemetaan kawasan-kawasan pertanian, food park kita sudah ada sebenarnya. Contohnya di negeri Sarawak, mereka sangat clear kawasan-kawasan yang digazetkan untuk pengeluaran makanan dan lain-lain telah ditentukan keluasannya di area mana dan penggunaan syarat-syarat penggunaannya, penguzunan dah dilakukan. Di Semenanjung, kalau kita lihat ada kawasan jelapang padi. Kita ada 10 jelapang padi utama. Di Kedah, tadi Cik Mai di Kedah. 100,000 hektar kawasan dizonkan untuk penanaman padi. Dan tak boleh untouchable, seolah-olah untouchable. Jangan convert kepada lain-lain. Jadi, kerajaan sudah melihat aspek itu, cuma kadang-kadang harga rendah menaik berdasarkan kepada keadaan ekonomi dunia dan juga permintaan terhadap komoditi tertentu. Kawalan harga yang mengekang petani. Kalau tak silap saya, di negara kita, kita mempunyai banyak dipanggil langkah-langkah strategik yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan pengguna sentiasa dilindungi. Sebab itu lebih kurang ada 21 ke 22 item di bawah KBDN yang mana barang-barang makanan ini akan dikawal pada musim-musim tertentu untuk memastikan bekalannya dapat memenuhi kehendak konsumer.
32.6 juta konsumer di Malaysia, perlu dipastikan mereka dapat manfaat. Salah satunya yang selalu terkesan dengan kami ialah ayam dan telur. Kenapa komoditi ini dikawal? Kerana permintaan yang tinggi, sumber protein utama, dan accessibility rakyat itu perlu dipastikan sentiasa berada dalam keadaan baik. Namun begitu, whenever kerajaan melakukan intervensi kawalan harga, akan ada satu kaedah lain untuk memberikan cushion kepada pihak penternak, pihak peniaga yang terkesan. Sebagai contoh, tahun ini saja 1.8 bilion kita belanjakan untuk kita memastikan pengeluar produk ayam telur mendapat manfaat dalam keadaan kerajaan terpaksa mengawal harga komoditi tersebut. 32.6 juta rakyat perlu dipastikan dapat akses kepada protein yang baik. Dalam masa yang sama, 3,250 establishment pengeluar ayam dan telur diberikan bantuan khusus, intervention. Jadi itu maksudnya, kadang-kadang kita melihat dari satu aspek, ia tidak memberikan satu impak yang baik kepada bisnes. Yes, kita faham bahawa equilibrium dalam ekonomi itu sepatutnya tidak diganggu. Kerana kita mengamalkan dasar ekonomi terbuka. Jadi dalam keadaan ekonomi terbuka, kerajaan sepatutnya tidak membuat kawalan yang berpanjangan. Kawalan short term itu dibolehkan kerana atas keperluan rakyat tadi. Tetapi kalau terlalu panjang, itu merosakkan sistem ekonomi ataupun equilibrium itu akan hancur. Tetapi kerajaan perlu buat dalam keadaan tertentu untuk memastikan kemaslahatan rakyat secara keseluruhannya dapat dipelihara. Jadi itu jarang-jarang berlaku, tetapi kadang-kadang ada juga perlu kita lakukan untuk memastikan rakyat mendapat manfaat. Datuk, bila Datuk menimbulkan ini, menarik minat saya, sangat menarik minat saya kerana kita ingin mencapai perimbangan yang diingini, iaitu bila kita bercakap soal pendekatan madani, saya ingat lagi istilah yang selalu diungkapkan oleh PMX adalah karamah insaniah. Jadi memang kita ada keperluan untuk mengimbangi pembangunan kapasiti yang besar. Tetapi di waktu yang sama juga, saya teringat di dalam pelan tindakan dasar sekuriti makanan menjelang 2025, ada elemen talent di situ. Dan dalam konteks talent ini, saya teringat bahawa ada waktunya mungkin pesawah yang punya daya keusahawanan yang tinggi ini, disebabkan misalnya oleh dasar smart SBB ini, menyebabkan mereka tak boleh menjadi keusahawanan kerana kawalan-kawalan yang diwujudkan dalam dasar-dasar yang ada. Jadi apakah bererti kita dengan pendekatan yang revolusioner ini mula melihat bahawa kalau ada petani yang punya potensi untuk dibangunkan atas kapasiti peribadi, mereka boleh berdiri dengan dukungan daripada kerajaan dan tidak lagi sekadar mengikut blok-blok yang telah disediakan oleh kerajaan seperti yang Datuk sebutkan tu tadi. Baik. Keseluruhan ekosistem agromakanan, dia mewakili satu spektrum yang cukup luas, cukup besar. Tadi disebutkan tentang Smart SBB, satu signature program di bawah KPKM, satu pembaharuan yang dilakukan sejak 2 tahun yang lepas, yang kita sudah melihat ada hasil yang baik. Sinarnya sudah ada. Kita perlu faham bahawa dalam konteks menguruskan sawah, menguruskan penanaman padi, terdapat banyak proses yang perlu kita patuhi, ketahui, patuhi dan laksanakan. Sebagai contoh, dalam penanaman padi ada 10 rice check. Kita panggil rice check. 10 step yang perlu diambil oleh petani. Kebanyakan petani kita melaksanakan ataupun melakukan aktiviti penanaman padi secara tradisional, konvensional. Mereka sekadar cukup makan. Mereka tak peduli tentang rice check. Mereka tidak peduli tentang kaedah pembajaan yang betul, smart fertilization ataupun smart farming. Mereka hanya menggunakan kaedah lama, teori lama. Hasilnya, mereka tidak cukup makan sebenarnya. SSL mereka ataupun yield mereka cukup rendah. Sebab itu kita datangkan Smart SBB, pengurusan sawah secara berskala besar. Pengurusan. Smart SBB sebenarnya membawa satu injection bagaimana nak menguruskan penanaman padi secara industri. Kita melihat secara big scale. Ada pasukan yang melihat bagaimana dan apa yang perlu dilakukan pada waktu bila. Jadi kalau semua proses ini dapat kita laksanakan, melengkapi keperluan rice check tadi, maka kita akan menghasilkan produktiviti yang baik. Petani perlu faham, melakukan anjakan paradigma dalam mindset minda mereka memerlukan satu komitmen yang besar.
kita tak boleh berterusan berada di bawah kaedah lama. Kita perlu bergerak ke arah ekonomi madani. Yang tadi kita lihat caption PM sebut tentang bagaimana investmen kerajaan 3 bilion. 3 bilion ini akan dilaburkan untuk menambah baik infrastruktur pengairan supaya penanaman padi boleh dilaksanakan bukan 2 musim setahun. Kita nak 5 musim 2 tahun. Di negara luar sudah dilaksanakan begitu. Potensi padi singkat ini sudah ada 75 hari, 95 hari. Sekarang ini kita bergantung kepada padi 100 hari, 110 hari, yang mana hanya 2 kali setahun dan akhirnya income kita tidak seberapa. Kita nak bergerak ke arah satu lonjakan baharu dengan injection yang besar itu supaya petani dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran, meningkatkan produktiviti dan akhirnya poket mereka makin menebal. Itu yang kita nak. Di mana kita ingin meletakkan inisiatif inovasi dalam kalangan petani. Kalau kita masih memegang pesawah itu tadilah, misalnya saya melihat ada keluhan pesawah berkait tentang benih yang mereka perlu terima daripada pengeluar ataupun pengedar berbanding benih yang mereka boleh usahakan sendiri. Ini nak minta Datuk ulas sedikit sebab saya membaca keluhan mereka itu dalam konteks karamah insaniah. Kerana kita menjanjikan bahawa we should grow together di bawah Madani ini sama-sama, bukan hanya kita melihat pemain-pemain besar tetapi yang kecil juga boleh menjadi besar kemudiannya. Akan ditangani oleh Datuk selepas kita berehat seketika. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Bermula dengan sekadar minat, Kamarul Iqbal Ismail, 34 tahun, yang berlatar belakang ijazah kejuruteraan elektrik dari luar negara ini, mula bergiat dalam pertanian buah rock melon secara sepenuh masa sejak hampir 10 tahun lalu.
kita melawat ladang rakan-rakan di Cameron Highland dengan penggunaan sistem yang pada waktu berkenaan agak masih baru lagi dalam negara kita lah dibanding dengan sistem fertigasi inilah. 2014 tu kita fokus 100% kepada tanaman melon. Daripada 1.6 ekar tu kita berjaya grow membesar sehingga 34 ekar. Bidang pertanian turut tidak terlepas dari dugaan pandemik COVID-19 memberi kesan mendalam terhadap usaha yang dilakukan. Namun bukan itu sahaja, pelbagai cabaran perlu dilalui sebagai petani moden. Post-pandemic sebenarnya indikator tu agak baik. Market kita dah start stable, permintaan tu dah start growing balik. Tapi sekali lagi nasib tu tidak menyelebahi kami dengan terjadinya banjir besar di kawasan Negeri Selangor. Kerugian lebih dari 1 juta, 1.2 juta untuk banjir saja. Kerjasama dari Jabatan Pertanian Selangor terutamanya banyak membantu. Kolaborasi dan kerjasama turut diadakan bagi membolehkannya dapat terus meningkatkan hasil pengeluaran buah rock melon untuk memenuhi permintaan berterusan. Ini sebenarnya mempunyai kaitan dengan dasar agro makanan negara ataupun DAN 2.0, di mana salah satunya adalah untuk kita memastikan aspek food security ataupun keterjaminan makanan di negara kita, khususnya di Negeri Selangor ini. Jadi kerajaan negeri telah melaksanakan program plan transformasi agro Selangor, PETA. Satunya adalah berkaitan dengan penalian pertanian bernilai tinggi ataupun high value agriculture, high value product. Kita tidak memiliki tanah yang banyak di Selangor untuk kita tumpukan kepada sektor pertanian. Jadi kita menumpukan kepada pengeluaran hasil bernilai tinggi. Ladang-ladang yang saya ada ni mostly semua ladang kita menggunakan sistem IoT. Pengawalan, penyeliaan, pembajaan dan peracunan semua melalui automatik. Apabila kita banyak farmer, kita banyak ladang, kita banyak penghasilan. Secara tak langsung, kita berjaya mengurangkan kebergantungan kita kepada barangan-barangan import. Perjalanan ni bukanlah satu perjalanan yang mudah untuk saya. Sebab dia menelan belanja yang sangat besar dan juga memerlukan passion dan juga minat yang sangat-sangat mendalam. Ya, saya bersama Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Datuk Badrul Hisham dari KPKM. Datuk, jarang-jarang tetamu saya ni, makin banyak saya sembang. Inilah episod kedua kita bersama, makin banyak soalan yang tak tertangani. Datuk mungkin kena datang episod lagi lah ni, banyaklah soalan. Dan saya dapati di Facebook juga ada soalan-soalan Mak Laifat ni, Azim Kido. Saya harap kita sempat untuk menangani. Selain daripada talian kami buka 0322829841 9855, anda boleh memberikan pandangan balas, berkongsi pandangan dan juga persoalan kepada Datuk Badrul seketika nanti. Datuk, saya bangkitkan sebelum kita berehat tadi, saya gantung persoalan berkait tentang kapasiti ni. Masih lagi aspeknya capacity building, kerana kita menjanjikan ada inovasi, ada pesawah dalam konteks individu daya keusahawanannya merasakan bahawa dalam konteks benih ini mereka tertambat dengan sistem perlu ambil daripada pengedar. Sedangkan mereka rasa benih ini mereka boleh hasilkan sendiri dan lebih murah dan lebih baik untuk hasil pengeluaran mereka. Jadi bagaimana kita nak menyantuni ini dalam konteks kita bercakap soal capacity, di waktu yang sama kita juga bercakap soal capacity building. Pertama saya nak sebutkan itu satu indication yang baik. Industri telah membuktikan bahawa ada kelompok petani kita yang sudah bersedia untuk bergerak ke next level. Sudah ada petani kita yang sudah melihat aspek komersial, aspek keusahawanan. Itu baik. Namun begitu memimpin sebuah sektor pertanian atau agro makanan yang besar, kerajaan tidak boleh melepaskan begitu sahaja. Dalam konteks benih, untuk makluman penonton kita, tahap sara diri benih di negara kita hanya 10%. Okay. Baik tanaman, baik ternakan, baik perikanan, kita hanya mampu menghasilkan 10% daripada keperluan. Okay. Kenapa begitu? Kerana benih merupakan satu aset paling bernilai dalam mana-mana pertanian. Baik tanaman, baik ternakan, baik perikanan. Kenapa industri daging kita tidak berkembang dengan cepat? Salah satu faktornya kerana kita tidak mampu untuk menghasilkan baka atau benih yang sesuai dengan ekosistem kita. Belum berjaya sepenuhnya. Benih ikan tadi kita sebut di luar offline.
bagaimana kita masih bergantung kepada Indonesia, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Kerana R&D di negara kita belum mencapai satu tahap yang kita boleh menghasilkan sendiri kebanyakan daripada keperluan benih. Dalam konteks tanaman, padi. Untuk menghasilkan satu varieti padi, benih padi memerlukan tempoh antara 7 ke 8 tahun. Kajian di lab itu perlu dibuat secara sepenuhnya supaya kita boleh memastikan keseluruhan ekosistem padi itu dapat kita tangani melalui benih yang kita hasilkan. Benih itu mesti memenuhi kehendak pertamanya high yield. Kita nak menghasilkan yield ataupun hasil yang besar, yang tinggi. Kemudian mesti tahan penyakit dan tahan cuaca. So benih ini cannot simply produce, ambil tanam padi, keluar biji benih, kita ambil simpan untuk tanam kemudian. Kerana benih ini perlu rentan penyakit, rentan cuaca dan sebagainya. Sebab itu benih di Malaysia, kita ada benih asas, ada benih yang kita kawal, benih sah yang kita kawal, kerana ini akan menentukan pendapatan petani. Bear in mind, dalam konteks padi saja, perkongsian modal antara petani dan kerajaan ialah petani 40%, kerajaan 60%. Sebahagian besar daripada input pertanian disubsidi oleh kerajaan termasuk benih, kerana kepentingan benih itu kepada menentukan pendapatan petani. We cannot simply ambil beg putih daripada Thailand, tanam kat ladang kita. Kadang-kadang dalam benih itu ada elemen lain yang membawa penyakit, membawa invasive alien species. Spesies-spesies yang boleh memberikan kesan kepada jangka panjang kepada industri. Ya, sebab itu benih ini dikawal sebegitu rupa. We cannot simply ambil just tanam begitu, kerana kita menguruskan sebuah industri yang besar. Dan industri ini sangat strategik kepada negara. Food security. Betul. Kecukupan bekalan makanan bergantung kepada penghasilan yang baik di ladang. Kalau ladang tidak diuruskan dengan baik, dengan berstruktur, maka kita meletakkan satu risiko yang besar dan kerajaan perlu terus membeli. Datuk, saya ingin sekali bertanya lanjut tentang R&D ini kerana saya melihat kita sudah ada agensinya, sudah ada IPT-nya. Saya sendiri agak akrab dengan Mardi, saya berminat dengan Mardi sebenarnya. Tapi saya perlu tangani dulu pemanggil lama di talian. Cik Yazid dari Kajang ni dikhabarkan lama dia menanti. Hello Cik Yazid. Cik Yazid. Cik Yazid masih di talian? Cik Yazid dari Kajang. Ya, Cik Yazid, sila ringkas dan padat dengan Datuk Badrul. Okey. Mudah saja. Ya. Baru-baru ini kita telah dengar dan lihat bahawa harga ayam telah turun. Ya. Namun kita dapat melihat harga nasi ayam masih belum turun. Jadi, harga ayam turun, nasi ayam tak turun ya? Betul. Jadi apa pandangan Datuk mengenai perkara ini? Itulah. Itu saja soalan saya. Datuk, itu dah KPDN. Tapi elok jugalah Datuk dalam konteks pengeluaran ni Datuk. Macam mana? Tapi itulah, pernah ke kalau harga input turun ni, peniaga akan menurunkan harga? Okey, Cik Yazid daripada Kajang. Saya ada pengalaman sekejap di KPDN sebagai TKSU Perdagangan Dalam Negeri. Menguruskan hal-hal begini selama setahun. Ya, betul. Soal harga, soal KPDN. Sebab kita ada 28 akta di KPDN yang menguruskan aspek pengguna dan kepenggunaan. Cik Razid ni seorang pengguna bijak. Dan di Malaysia ni kita ada lebih 1 juta pengguna yang kita kumpulkan sebagai mata dan telinga untuk memberikan input pada kerajaan. Dalam ruang lingkup KPDN, kita ada letakkan satu some sort like target sasaran untuk menghasilkan peniaga yang beretika. Pengguna bijak, peniaga beretika. Ya? Jadi kami hanya menjaga keperluan pengeluaran. Ayam ada. Berapa nak jual, berapa harga ayam dan berapa harga nasi ayam itu ditentukan oleh kuasa pembeli, kuasa peniaga, ya? Demand supply. So ayam turun, nasi ayam tak turun. Ini yang masalah, ya. Balik pada isu pengguna yang peniaga yang beretika. Jadi ini kita sebagai peniaga, golongan peniaga, kita kena faham, ya. Ada masa kita untung besar, ada masa kita rugi sedikit atau rugi besar. Itu dah lumrah dalam bisnes. Risiko tetap ada, ya. Tetapi menjadi pengguna bijak dan peniaga yang beretika itu adalah hasrat kerajaan. Ya. Jadi saya harap Cik Aziz, minta maaf saya tak jawab direct sebab bukan bawah kapasiti saya. Yang lain. Tetapi ada satu klausa yang selalu kita mainkan di KPDN. Kita nak hasilkan pengguna bijak yang mana dia tahu menggunakan kuasa pengguna dan dalam masa yang sama kita nak melahirkan kelompok peniaga yang beretika. Beretika artinya mereka kena faham keperluan, kehendak dan sensitiviti negara, ekonomi dan rakyat. Dalam keadaan tertentu janganlah laba untung itu terlalu besar. Dalam keadaan tertentu kita lebih kurang dengan pengguna kerana ada masa-masa kita akan mendapat keuntungan, ada masa-masa kita akan terpaksa menanggung sedikit kerugian ataupun
menipis keuntungannya kerana cabaran-cabaran tertentu. Jadi kena terus bersama dengan kerajaan dalam menguruskan. 1 juta Datuk Itu pengalaman Datuk masa di KPDN mata dan telinga. Ya. Selalunya kita kurang komplain bila dia tengok mak saya selalu marah. Dia kata orang Kuala Lumpur ni dia datang beli petai tak tanya harga, beli terus masuk bonet dia kata dan memberikan tekanan harga petai kat kampung saya. Mak, Abang Cik dah sebut dah. Pada Datuk, dia selalu sebut, kenapa kamu tak sebut kat TV? Dia kata, orang Kuala Lumpur ni beri tekanan harga petai dekat kampung saya botol. Datuk, saya berbalik kepada R&D tadi. Kerana Datuk menyebutkan soal keperluan untuk kita melakukan penyelidikan sampai 7 tahun. Itu tempoh yang lama dan saya bayangkan dananya tidaklah kecil. Tapi kita juga punya institusi yang berjajar banyak ni. Kita ada universitinya, ada agensinya. Saya sebutkan tadi, Mardi. Saya sangat berminat dengan Mardi. Sangat kita committed dalam penyelidikan R&D ni, tapi cabaran kita apa untuk kita menghasilkan? Tadi sebut soal benih ikan pun kita masih terbatas pada 10%. Okey. Saya nak ambil contoh Jepun. Jepun dimusnahkan at one time oleh bom atom di Nagasaki, Hiroshima. Jepun mengambil masa 70 tahun untuk membina semula negara mereka, tamadun mereka, ekonomi mereka melalui R&D. Dulu kita lihat orang Jepun ni katik, pendek, tak berapa handsome. Sekarang ni semuanya tinggi, besar, lawa, handsome. Itu R&D lah tu. Itu semua R&D. Kerana mereka membetulkan aspek pemakanan. Genetik dibetulkan. Dan mereka mencipta banyak teknologi baru untuk memudahkan kehidupan rakyat mereka dan akhirnya mereka menjadi negara pencipta teknologi. Dan kita lihat Jepun sekarang ni kuasa apa? Mereka adalah one of the kuasa ekonomi dunia. Begitu juga Korea, begitu juga China. Di mana kita, Malaysia? Dalam konteks agriculture, setiap tahun kami diberikan sekitar 40 juta melalui Mardi untuk membuat research and development, kajian untuk menghasilkan benih. 40 juta itu mencukupi? Memang tak cukup. Okey, saya bantu Datuk lobby untuk lebih dapat. Saya melihat peluang melalui PINTA, bagaimana kerajaan memperuntukkan sekitar 450 juta untuk IPTs. HEI, High Education Institution, Higher Education Institution. 450 juta setahun untuk mereka melaksanakan kajian-kajian ilmiah. Kalaulah dana yang besar ini dapat kita manfaatkan sebahagiannya untuk kita memberikan tumpuan kepada keterjaminan makanan. UPM, kita sudah ada universiti yang memfokuskan kepada pertanian. Kita ada UMS, Universiti Malaysia Sabah yang memfokuskan kepada marine, seaweed dan sebagainya. Kita ada UTM yang mencipta teknologi smart farming, IoT dan sebagainya. Kalau semua keseluruhan dana ini dapat kita manfaatkan sebahagiannya, maka pastinya 40 juta tadi akan ada plus-plus. So, mencipta satu teknologi baru dan kita komersialkan akan memberikan value added kepada industri, khususnya pertanian. Kita bercakap tentang smart farming, PM sebut tadi kita nak mencipta 200 juta diperuntukkan oleh kerajaan untuk kita jadikan itu sebagai enabler untuk memodernkan sektor pertanian. Siapa nak ambil 200 juta ini? Tadi Tuan Syed sebutkan pasal talent. Mana nak cari talent? One of the talent yang ada mungkin Tuan Syed lah yang faham ekonomi. But then we need younger generation to come in untuk datang ke dalam sektor ini, memanfaatkan 200 juta tadi ataupun lain-lain fund yang ada untuk mereka menjadi pemain industri agro makanan di negara kita. Secara tidak langsung kita boleh menyelesaikan isu mindsetting. Sebab aging farmers, kita tak banyak ruang untuk membetulkan mereka. Datuk sebut soal talent tu tunjuk saya seronok dah. Tapi bila Datuk kata younger generation tu, saya terkeluar daripada kategori itu Datuk. Tapi kita nak bercakap soal SSL selepas kita berbalik daripada berehat seketika kerana saya melihat PMX bercakap soal menambah baik SSL dalam ekonomi madani. Teruskan kesian anda. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Mada dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kedah ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PMR.
bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni, biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. PRU DUN Selangor ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Segera semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Melawati namanya bukit, indah bermain di pandang mata, badan dihayun. Inilah masanya. Orang Selangor, pilihan di tangan anda. Yang sahih di RTM. Ya, saya bersama Datuk Badrul TKSU KPKM. Saya sebutkan sekali lagi, makin jauh kita pergi, Datuk, makin banyak soalan. Tapi kita berbaki tinggal 4 atau 5 minit kurang begitu. Dan Datuk menyebutkan tadi soal dana ataupun R&D. Buat masa ini, saya kira Datuk memerlukan 3 kali ganda lagi dana yang diperlukan 15 bilion untuk memungkinkan kita melakukan penyelidikan dalam konteks keterjaminan makanan. Datuk, ada sentuhan agro madani ini. Ini satu jerayawara macam mana? Kita nak menyantuni lebih untuk makluman. Saya rasa bangga lah. Saya rasa seronok sebab tidak pernah lagi setakat ini dalam tempoh sebulan ini kita disantuni oleh Perdana Menteri 3 kali. So kali pertama kita telah adakan satu program sentuhan agro madani di Alostar di Kedah sama dengan lebih kurang 15,000 petani peternak nelayan. Kedua kita buat kita adakan sekali lagi di kawasan penanaman padi Sekincan yang terkenal dengan signature area untuk penanaman padi. PM turun bertemu dengan memberikan motivation, memberikan aspiration beliau kepada petani-petani kita. So di sana petani sangat produktif. 8 tan, 12 tan sehektar. PM akan turun lagi ke negeri Perak menyantuni petani kita pada 8 Ogos nanti. Kali ini sentuhan agro madani kali ketiga PM bersama dengan pesawah. Ada berita baik yang akan diumumkan. Jadi saya nak minta semua petani-petani negeri Perak keseluruhannya minta datang kerana satu lagi rahmat mungkin akan diumumkan oleh kerajaan. Ini menunjukkan bahawa naratif agro madani, naratif ekonomi madani itu bukan naratif kosong. Dia datang dengan satu implementasi. Kerajaan PM turun ke Kedah 3 bilion diberikan. Di Selangor, di negeri Selangor diumumkan bantuan khas untuk pesawah. Di Perak nanti akan ada lagi berita baik untuk petani. Ini menunjukkan bahawa
kita soal keterjaminan makanan di negara kita semakin mendapat tempat dan menjadi satu agenda penting. Satu daripada 8 dalam Carta Ekonomi Madani yang diberikan tumpuan oleh kerajaan untuk memastikan kecukupan bekalan makanan negara. Ya. Selain itu, kita bakal menyambut Hari Peladang Peternak Nelayan yang terhasil pada 6 Ogos setiap tahun. Disambut 6 Ogos setiap tahun. So, akan ada sambutan di Sungai Petani. Ya, akan dilaksanakan oleh KPKM juga, menandakan betapa kerajaan meraihkan peranan petani, peternak, nelayan negara kita, wira-wira tani yang menghasilkan makanan untuk seluruh rakyat. Akan ada sedikit sambutan dibuat di sana dan kita akan juga melaksanakan jualan agromadani seluruh negara secara besar-besaran. Satu lagi program di bawah kerajaan baru, kerajaan perpaduan untuk memberikan akses kepada rakyat mendapat bekalan makanan terus daripada ladang, fresh dengan harga yang lebih berpatutan. Ya. Datuk, mungkin Datuk tidak menyebutnya, tapi saya mengukur juga kehadiran tetamu-tetamu saya ini berdasarkan energinya. Datuk tak nampak ni, tapi I sense that you are enjoying it dekat kementerian ini, Datuk. Saya secara peribadi, Tuan Syed, 10 kementerian saya pernah bertugas. Okey. Dan saya dikembalikan ke kementerian ini dan saya tidak pulang ke gagang lah ni. Saya tidak mimpikan saya akan balik semula dan this is my passion sebenarnya. Jadi kita mengharapkan sekarang apa yang kita bincangkan ini akan dapat. Saya tidak sempat menyentuh panjang tadi tentang SSL kerana saya kira banyak persoalan berkait tentang bagaimana kita boleh memulihkan SSL kita. Tadi kalau ikutkan soal benih ini saja 10%. SSL kita yang cukup ini hanya apa? Ayam dan telur saja, Datuk. Ayam dan telur. Ayam dan telur saja. Ikan hampir. Ikan 93%. Dalam konteks daging kita masih lagi jauh. Masih ada peluang untuk kita pertingkatkan kapasiti pengeluaran. Okey. Sejauh mana sebelum kita boleh mengatakan di bawah agromadani ini SSL kita sudah mencapai? Selama mana? Berapa tahun diperlukan? Pertama, gerakan revolusi memodernkan sektor pertanian perlu kita aktifkan. Sudah ada tanda-tanda. Kedua, kena buat perubahan mindsetting kita punya farmers. Aging farmers kita tukar kepada younger generation to embark into this. Teknologi kena dimasukkan. Kemudian injection of sedikit peruntukan tambahan daripada kerajaan. Kalau boleh 1% daripada KDNK, 15 bilion setahun. Standard? Itu adakah itu piawai standardnya bagi negara maju? 1% daripada kebanyakan KDNK? negara memperuntukkan 10% KDNK. Tetapi kita hanya perlukan 1% sahaja. We can see in 5-10 years time kita akan berada di satu dan kita nak meyakinkan bahawa berada di dalam sektor pertanian ini adalah suatu yang sangat disyukuri. Banyak negara maju, petaninya adalah kalangan mereka yang sangat berjaya secara ekonominya. Tapi kita kena buang persepsi dan juga perspektif bahawa menjadi petani itu bererti berada di dalam B40. Itu mujahadah kita. Datuk kena datang lagi. Soalan-soalan, banyak soalan saya yang saya belum tanyakan lagi. Soalan di Facebook juga. Dan terima kasih kerana kesabaran anda menemani kami selama 1 jam yang berlalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam jumpa. Datuk, terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak.